Selamat datang ke channel Cukup Chong dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial penggunaan kalkulator Casio model FX570MS dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah bab 2 tingkatan 5 operasi asas matrix. Maksudnya kita akan kaji macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk membantu kita mencari jawapan bagi operasi asas tambah, tolak atau darab. Jadi untuk kali ini saya akan gunakan contoh daripada buku teks tingkatan 5 muka surat 43 contoh 7. Jadi di sini saya tidak akan terangkan cara kerjanya secara terperinci lah. Apa yang saya nak utamakan adalah macam mana kita gunakan model calculator ni untuk semak jawapan. Jadi untuk bentuk matrix ni, bentuk nombor tu memang adalah yang tersendirilah. Jadi pertama sekali kita perlu pandai untuk tekan masuk matrix itu ke dalam calculator kita. Jadi untuk pertama sekali kita mesti kena masukkan ke dalam mod dahulu. Jadi kita mesti pergi ke mod, tekan 3 kali. Nampak MAT, tekan 2. Selepas tu kita perlu gunakan fungsi MAT di atas 4 ni. Jadi perhatikan perkataan MAT itu adalah dalam warna kuning. Jadi kita nak aktifkannya mesti tekan Shift MAT. Selepas tu kita perhatikan ada beberapa pilihan di sini. Kita akan masukkan satu iaitu DIM. Itu sebenarnya adalah dimension lah. Kita tekan 1. Selepas tu kita nampak ada ABC. Maksudnya ini adalah matrix A, matrix B atau matrix C. Jadi untuk kalkulator ni kita hanya setakat dapat masukkan 3 matrix sahaja. Jadi sekiranya soalan tu lebih daripada 3 matrix tu kita perlu tekan semula lah. Maksudnya apabila kita tekan baru yang lama itu akan dihapuskan lah. Jadi kita akan masukkan matrix A dahulu, tekan 1. Selepas tu kita akan diminta untuk tekan masuk peringkat. Jadi peringkat tu maksudnya berapa bilangan baris dan berapa bilangan lajurnya. Jadi untuk matrix C ini kita perhatikan kita ada 2 baris, 3 lajur. Jadi kita akan tekan 2 dahulu. Lepas tu tekan sama dengan dan kita akan tekankan bilangan lajurnya iaitu 3. Selepas tu kita akan diminta untuk masukkan unsur-unsur tu. Jadi unsur A11 ni maksudnya adalah unsur untuk baris pertama, lajur pertama iaitu 10. Jadi kita akan masukkan 10. Tekan sama dengan. Lepas tu kita akan pergi ke baris pertama, lajur kedua iaitu negatif 8. Tekan sama dengan 4. Tekan sama dengan. Lepas tu kita akan pergi ke baris kedua, lajur pertama, tekan 6. Lepas tu kita tekan negatif 11 dan tekan 7. Jadi kita sudah selesai untuk matrix yang pertama. Maka kita perlu masukkan untuk matrix kedua. Jadi kita akan ulang langkah macam tadi. Kita akan aktifkan MAT ini. Maka kita tekan Shift, tekan MAT. Tekan untuk satu dimensi atau dimension tu. Lepas tu kita akan masukkan untuk matrix kedua, iaitu tekan 2. Lepas tu sekali lagi dia akan tanya peringkat. Jadi peringkat tu adalah peringkat untuk matrix D ni, iaitu sama juga 2 baris dan 3 lajur. Jadi seperti tadi kita akan masukkan semua unsur tu. Unsur untuk pertama tu adalah 14. Tekan sama dengan. Lepas tu negatif 2. Tekan sama dengan 1. Lepas tu negatif 3. Lepas tu 5. Dan lepas tu 9. Jadi selepas kita sudah masukkan semua matrix ni, kita mesti kena tekan AC. Kalau kita tidak tekan AC tu, apabila kita nak tekankan kiraan tu, dia akan keluar syntax error. Jadi ingat di sini, apabila anda sudah habis tekan semua matrix tu, mesti tekan AC. Selepas tu, kita baru lihat kiraan tu. Disebabkan soalan ni adalah hitung C tambah D, maka kita akan pergi Shift, Matrix. Selepas tu, kita akan tekan nombor 3, iaitu MAT. Selepas tu di sini kita ada pilihan 1 sampai 4. Kita akan masukkan A, iaitu matrix C tadilah. Lepas tu kita tekan tambah. Dan lepas tu kita Shift matrix lagi. Tekan lagi 3. Dan sekarang kita akan tekan 2, iaitu matrix D. Lepas tu kita tekan sama dengan saja. Dan kita akan dapati unsur yang pertama tu 24. Lepas tu kita tekan untuk pergi sebelah ni. Dia akan jadi negatif 10. 5. Lepas tu 3, negatif 6 dan 16. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk tambahkan matrix. Dan sekiranya anda nak kirakan untuk soalan lain dan anda bimbang memori tu kekal di dalam tu,
anda sebenarnya boleh clearkan memory tu. Jadi macam mana clear memory untuk calculator ni? Kita akan tekan shift, lepas tu tekan clear dan kita akan pilih O, iaitu nombor 3. Jadi tekan sama dengan dan dia akan hilangkan semua memory dalam calculator kita. Dan seterusnya kita boleh kirakan untuk soalan kedua lah. Jadi mari kita lihat soalan yang kedua. Jadi untuk soalan kedua ni saya ambil daripada buku teks tingkatan 5 muka surat 46 contoh 11. Diberi D, hitung 3D. Jadi disebabkan tadi saya sudah hilangkan memory atau semua setting yang tadi, saya kena setting semula lah. Jadi pergi ke mode, tekan 3 kali. Dan kita tekan nombor 2 untuk pilihkan MAT. Selepas tu kita kena activate MAT tu, kita kena shift nombor 4. Dan kita akan ulang langkah macam tadi, iaitu masukkan 1, dim. Lepas tu kita akan tekan 1. Dan sekarang dia akan tanya kita peringkatnya. Jadi peringkat di sini adalah 2 baris, 2 lajur. Jadi tekan 2, tekan sama dengan. Tekan 2 lagi, tekan sama dengan. Jadi selepas tu dia akan tanya anda unsur yang pertama, iaitu negatif 5. Tekan sama dengan. Lepas tu 4. Lepas tu 2. Lepas tu 1. Jadi tekan sama dengan. Selepas tu, ingat kita mesti kena tekan AC. Kalau kita tidak tekan AC tu, apa-apa kiraan nanti, dia akan keluar syntax error. Jadi tekan sekali AC. Selepas tu, baru kita tekan kita punya nombor 3. Dan kita pergi shift MAT. Lepas tu, kita pilih nombor 3 untuk MAT. Dan masukkan kita punya matrix A tu. Matrix A tu sebenarnya adalah matrix D lah. Dan kita boleh tekan sama dengan. Dan sudah keluar unsur yang pertama tu negatif 15. Lepas tu kita mesti kena gunakan arrow ini untuk pergi ke unsur kedua lah. Jadi 12. Lepas tu yang ketiga tu 6. Dan akhir sekali adalah 3. Jadi begitulah macam mana kita gunakan untuk darab. Jadi ini adalah darab dengan satu nombor lah. Jadi seterusnya kita teruskan dengan contoh ketiga. Iaitu di mana kita akan darabkan dua matrix. Jadi perhatikan macam mana kita buat sama juga. Kalaulah anda tak mau hilangkan memory untuk calculator tu, anda nak buat macam tu aja pun boleh juga. Anda hanya setakat perlu shift MAT. Selepas tu pilih nombor 1. Dan kalaulah anda tidak mau dia gunakan matrix A tu, anda boleh gunakan matrix B atau C lah. Dan kalaulah anda tidak mau lagi tinggalkan matrix A macam tadi, anda sebenarnya boleh tekan lagi matrix A tu, tekan 1. Dan anda letakkan untuk yang baru. Jadi yang baru ini untuk matrix A itu adalah peringkatnya 2 darab 2 juga. Jadi kita tekan 2, tekan sama dengan. Lepas tu tekan 2 sama dengan. Lepas tu kita masukkan unsur yang pertama tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu 1. Lepas tu 5. Dan sekarang kita akan masukkan pula matrix B. Jadi kita boleh tekan shift MAT. Masukkan nombor 1 dimensi. Tekan nombor 2 matrix B. Lepas tu sekali lagi dia akan tanya peringkat, iaitu juga sama 2 darab 2. Dan sekarang unsur yang pertama tu adalah 6. Lepas tu kedua tu negatif 7. Ketiga tu negatif 2. Dan yang keempat tu adalah 1. Tekan sama dengan. Dan ingat selepas anda sudah masukkan semua matrix tu, anda mesti kena tekan AC. Kalau tidak nanti kiraan tu akan keluar syntax error. Jadi di sini kita nak kirakan A darab B, maka kita perlu keluarkan kita punya matrix A, tekan shift MAT, tekan nombor 3 dan pilih nombor 1 matrix A. Lepas tu darab, tekan lagi shift MAT, lepas tu tekan nombor 3 dan pilih nombor 2 iaitu matrix B. Jadi kita tekan sama dengan saja. Jadi kita akan keluar jawapan tu 6. Lepas tu tekan arrow ni. Jadi akan unsur negatif 11. Lepas tu ketiga tu negatif 4. Dan ini adalah negatif 2. Jadi begitulah caranya macam mana kita tekan masuk matrix. Dan ingat di sini matrix yang kita dapat masukkan tu hanya sekadar 3 saja. Dan apabila anda perlu guna semula tu, kalau anda tidak mau maklumat yang sebelum ni ganggu soalan yang seterusnya, anda boleh clearkan memory untuk calculator tu atau masuk semula maklumat yang baru ke dalam matrix lama tu. Jadi dia akan gunakan maklumat barulah. Jadi di sini anda hanya perlu hati-hati tekan sahajalah dan dia memang boleh hasilkan jawapan akhirnya. Jadi untuk video kali ini kita hanya setakat kaji macam mana kita tambah, tolak, darab lah. Jadi untuk video seterusnya pula saya akan ajar pula macam mana kita carikan untuk matrix songsang.
Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cik Kocong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Dan kalau anda berminat untuk membeli satu kalkulator ni, anda boleh rujuk link yang saya akan letakkan di bahagian penerangan lah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.